wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia wanita hari ini. Okey, bersiaran untuk 442020 bersama saya Uyaina dan juga Fahrin. Ya, baik. Hari ini hari yang ke-18 kita Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi hari ini suatu yang cukup ceria di tengah hari hujung minggu kita ini. Okey, kita pastikan anda bersama dengan kami terus sepanjang 1 jam ini kerana topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan secara santai. Kawal pemakanan atau ikut selera. Okey, kejap. Betul. Kita nak tanya orang perempuan. Orang perempuan, bila dalam keadaan macam ni, saya nampak banyak yang mereka resahkan, terutamanya bab makanan ni. Okey. Tapi ada juga yang mengembirakan. Bila suka masak, suka makan. Okey, kalau Yana apa? Yana suka makan. Tak juga. Sebab kita biasa bekerja kan, Fahrin. Daripada pagi ke malam, setiap hari kita keluar bekerja. Jadi, kalau bukan dalam tempoh PKP ini, mungkin jarang sedikit kita nak masak. Betul. Tetapi, untungnya, salah satu cara positif kita melihat PKP ini adalah untuk mengasah bakat memasak kita dan juga bakat untuk makan. Okey, tapi bila Yana tumpukan pada pemakanan pula, saya ni lebih tumpukan kepada bagaimana kita nak kekal sihat dan menjaga berat badan. Itu antara yang mereka selalu bincangkan sepanjang tempoh PKP ini. Antaranya kawalan pergerakan kita di luar memang terkawal. Betul. Tapi kawalan pergerakan kita ke dapur, ke peti sejuk, tak terkawal. Nah, itulah yang seharusnya kena ada kuarantin di dalam dapur. Mungkin itulah yang kita akan bincangkan. Seandainya kalau kita minat makan sekalipun, suka memasak sekalipun, mungkin kita boleh mengubah sedikit persepsi dah masuk minggu ataupun fasa kedua PKP ini untuk memasak makanan yang lebih sihat. Jadikan itu cabaran mungkin. Betul, saya setuju. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang cara untuk mengawal pemakanan kita sepanjang tempoh PKP ini. Semoga dapat memberi input dan manfaat berguna kepada kita semua. Okey, tapi Yana, bagi mereka yang mungkin ada pengalaman, ada ragamnya, ada resepinya ataupun ada komennya, sila kongsikan bersama dengan kami di facebook.com/WHITV3. Jadi kongsikan apa pengalaman, apa menu, apa masalah anda tentang makan ni. Mungkin ada cerita-cerita kelakar ke nak dikongsikan bersama dengan kami sepanjang tempoh ini. Baik. Dan sebelum kita ke topik kita, kita ada satu paparan menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda semua tentang ragam makan sepanjang tempoh PKP. Ini dia. Kita saksikan. Assalamualaikum ya adik kakak. Letih kita nak je kena masuk. Anak kita ni minta makan dah nak je minta makan. Kita ni 5 nek kali sehari. Termasuk hari ni tiba-tiba dia minta lokcing pula kita. Mana nak cari lokcing corona ni? Dipinta dan diberi, semoga ikatan berkekalan abadi. Aidilfitri kepada saudara serta saudari, setahun hanya sekali. Nunggu kamu di sini, tetap di sini. Pergi tengok abang masak. Lagi sekali abang bawa terbang cepat. Macam mana tu? Okey, pelbagai ragam daripada memasak sehingga makan berseorangan diri, makan dengan kipas pada itu. Makan dengan kipas, kodoh-kodoh makan dengan girlfriend. Tapi kelakarlah sampai lesung batu tu boleh lompong kat bahagian bawah. Betul. Okey, tapi inilah sebahagian daripada, mungkin ramai mengatakan bahawa PKP ini mungkin suatu musibah dan sebagainya, tetapi apabila kita melihatnya daripada sudut yang positif, banyak yang dapat kita perhatikan daripada apa yang kami paparkan sebentar saja tadi. Betul. Dan macam semalam pun kita membincangkan tentang topik di mana kalau kita ada banyak masa tu lagi mengeratkan ataupun menjemukan. Dan ini berkait rapat dengan topik kita pada hari ini juga. Apabila kita ada banyak masa untuk kita luangkan bersama keluarga, alangkah lebih indah kalau kita dapat masak dan makan bersama-sama sebagai seisi keluarga.
Baik, dan kalau kita lihat tadi tak kurang juga sebenarnya ramai juga di kalangan rakan-rakan yang berkongsi dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Memang hari ini resepi apa dan sebagainya. Tapi itulah kita kata apabila kalau kita lihat tadi ada orang dalam tempoh PKP dia boleh berhari raya, masak lodeh, masak semua kan. Okey. Tapi kali ini mungkin saya juga tertarik untuk mengetahui dan terus bersama dalam topik kita pada hari ini ialah bagaimana kita nak dapatkan tips-tips untuk kita kawal kesihatan, kawal berat kita, pemakanan kita. Tapi antara yang kita nak dengar pada hari ini antaranya adalah nak masak masakan sihat tapi sedap. Betul. Ini yang saya tertarik nak tanya kepada Fahrin. Kalau Fahrin sendiri, antara Fahrin dan isteri, siapa yang akan lebih banyak memasak? Saya, isteri, saya nampak alhamdulillah bila saya dekat rumah ni dia lebih banyak memasak. Tapi selalu cabaran saya pada dia betul. Cabaran saya selalunya ialah okey tak apa, I nak you masak sedap tapi benda tu memang menyihatkan ataupun sihatlah sekurang-kurangnya. Ya, sebab Fahrin Ahmad memang menitik beratkan faktor kesihatan. Kalau kita tengok di Instagramnya pun memang penuh dengan follow saya Mestilah saya follow Fahrin Ahmad. Okey, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan seorang dietitian yang akan sikit sebanyak berkongsi dengan kita info yang mungkin ramai antara kita ingin tahu. Ya, sekarang beliau sudah pun berada di talian. Kita bersama dengan Muhammad Muni. Muhammad, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik. Sayang sekali tempoh PKP ni kita tidak dapat bertemu di studio ya, Muni. Iyalah tu. Okey. Muni, tak masak ke ni? Belum lagi. Okey. Tapi rencananya nak masak apa tu hari ni? Hari ni macam biasa favourite saya. Saya suka masak salmon. Okey. Muni, selalunya kalau kita lihatlah budaya yang kita saksikan tadi di mana orang ramai berada di rumah dan antara bakat yang mereka tunjukkan ialah memasak. Tetapi timbul pula persoalan dan masalah apabila apa yang mereka masak tu orang kata dah risau berat badan, risau kesihatan. Mungkin ada tips-tips daripada Muni sini tentang masakan-masakan yang boleh kita buat di rumah ni tapi juga sihat. Okey. Macam sekarang ni sebab kita di dalam MCO, so orang kata ni kena exercise pun tak boleh, nak burn the extra calories tak boleh. So kadar pemakanan ni kena jaga di our calorie intake lah, our daily calorie intake. So kita tak boleh nak firstkan. So ramai orang kat sini dia tersasar dia punya kalori bila dia makan benda-benda mengarut. Macam benda-benda yang kerepek, benda-benda yang refined sugar especially. Sebab tu bagi saya makanan normal. Tapi kita kena jaga kita punya intake kalori tu supaya tak burst. Okey, tapi so, Muni, selalunya mereka, kalau saya pun selalu juga berkongsikan tips-tips ini, tapi selalu yang mereka tanya kepada saya, alamak Fahrin, macam mana kita nak kira kalori? Bukannya kita tahu pun. Macam mana tanya tu? Menarik tu. Okey, macam sekarang ni kalau basic lah, dia boleh search kat internet je. Dia ada banyak ada kalori tu. Kalori dia kata kalori counter tau. So benda tu free je, benda tu dia boleh research. Tapi macam kalau macam saya suka timbang. Dia ada cara kiraan dia. Boleh Google kat internet semua benda tu. So sementara kat MCO ni ada masa time free. Masa ni lah nak cuba nak try belajar kan. Tapi kalau macam Muni sendiri, kalau di rumah, apa sebenarnya antara menu yang menjadi kemestian untuk Muni masak? Terutamanya makanan yang menyihatkan lah. Okey. Macam Muni still stick to the basic intake is protein, carbohydrate dengan fiber. Okey. So macam usually kalau macam protein ni ayam ataupun ikan, pasti sama juga. Carbohydrate nasi pun boleh. Tapi untuk kat sini kita boleh buat meal hacking. Kita boleh gantikan benda yang tak elok dengan yang elok. Macam contohnya white rice kan. Sebab white rice banyak high in calories dia. So kita boleh tukar jadi brown rice. So boleh makan lebih sikit. Okey. Okey, selalu satu lagi masalah Muni. Biasanya bila kita di rumah ni, tu kan saya kata tadi, sentiasa berselera nak makan, tu satu hal. Lepas tu, macam mana kita nak cari makanan ataupun mungkin bagi tips kepada mereka untuk makanan-makanan yang mengenyangkan tetapi tidak tinggi kalori. Mungkin ada. Okey, kalau macam tu, itulah paling pentingnya saya cakap tadi, fiber. So fiber dia akan buat kita kenyang. So kebanyakannya bila kita makan tak cukup fiber, kita tak rasa kenyang. Katakanlah bila kita makan nasi normal meal, lepas tu tak cukup fiber, tu yang rasa macam nak makan lagi. Lepas tu lagi satu tambahan culprit dia lah. White sugar, refined sugar, gula kasar. Okey.
Gula kasar ni, itu yang membuatkan kita punya, bila body kita nak cernakan gula kasar tu, dia akan produce banyak insulin. Insulin tu yang buat kita lagi mencanak lapar dia. Lapar makan tu. Baik. Dengar tu Yana. Itu saya rasa terjadi kepada saya sebenarnya Muni. Hari-hari saya makan cookies sebenarnya bahaya-bahaya. Tapi kan, ini yang saya nak tanya juga. Kadang-kadang kita dah kenyang tetapi kita ni suka mengunyah. Jadi kita perlukan kudapan. Mungkin Muni boleh kongsikan antara kudapan-kudapan yang kita boleh makan tetapi yang masih lagi dalam kategori menyihatkan. Okey, macam tu. Saya tengok, kenapa kalau ramai orang tanya saya, nak man tapi something nak healthy kan. I will recommend fruits lah. It's the easiest option. Buah-buahan ni antara yang nak suruh makan sayur jelak pula kan. Takkan nak kunyah brokoli depan TV kan. So saya cadangkan macam buah. So, buah pun ada juga yang high in fiber. And might as well, so buah tu pun boleh jadi macam untuk our saluran untuk vitamin semua tu kan. So saya cadangkan macam tu. Ataupun boleh go for something yang kalau saya lah, saya suka munch protein je. Ala-ala baik munch ayam je depan TV. Kan lebih mengenyangkan, betul tak Muni? Lebih mengenyangkan. Okey, baik. Muni, nanti di penghujung siaran ini nanti kita akan kembali bersama dengan Muni kerana Muni akan kongsikan bersama dengan penonton masakan dan demo masakan untuk yang sebagai idea kepada mereka di rumah untuk masak masakan yang sihat. Betul Muni Yes. Okey Muni, terima kasih dan kita akan kembali dengan Muni sebentar sahaja lagi. Dan kepada anda juga, jangan pergi ke mana-mana sebab sekembalinya kita selepas ini, kita akan bersama dengan beberapa orang selebriti yang suka masak di rumah. Dan pelbagai ragam lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. List barang mak nak beli. Cuk. Budak ni dia syukan kita. Kalau pandai sangat mak suruh beli apa? Horlicks. Horlicks betul lagi? Kopi. Bukan kopi, teh. Boleh tu. Ni mana nak masak kuih tiaw ni? Nak kuih tiaw goreng ke nak kuih tiaw kungfu? Kungfu? Dah cakap je lah kuih tiaw kungfu tak payah nak. Kungfu. Dah ini sekarang. Dah, pergi sekarang. Pojang. Itu dia, macam-macam kerenah, macam-macam ragam orang ramai yang dapat kita saksikan sepanjang tempoh PKP ni. Saya kalau penerbit kita tak tunjukkan segala ragam tu, saya tak tersangka bahawa orang Malaysia ni sampai macam tu sekali kreativitinya babak makanan ni. Dan lepas ni saya dah tahu dah, saya ada menu baru Farin. Apa tu? Sup dinosaur. Okey, baik. Sebelum kita bersama dengan selebriti seterusnya, kat sini ada komen-komen kata, Natirah sambil menulis selera boleh je kalau pemakanan. Lepas tu, Baby Sandra ni dia kata, makan koci pun boleh. Banyak option dia kata. Sememangnya pelbagai menu yang kita belum pernah buat sebelum ni pun kita teringin nak buat semasa tempoh PKP ni. Dan sekarang ni kita sudah terhubung dengan salah seorang selebriti, artis yang walaupun sebelum ini dia memang dah suka memasak, bukan semata-mata semasa tempoh PKP ni sahaja. Tapi kekal slim ni. Kita bersama dengan Nana Mahazan. Nana, Assalamualaikum. Assalamualaikum, hello, Nana. Nana. Hello, hai, Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dengar tak? Dengar Nana. Rasa masa dekat negara lain rasanya. Datang je studio tu rasa macam, kenapa? Itulah tu. Okey, Nana. Hari ni masak apa tu kat rumah? Hari ni sebenarnya saya baru lepas suapan yang terakhir masa nak masuk dekat WHI ni. Okey. Masak lemak daging dengan kentang. Sambal belacan, settle.
Lemak daging Okey, jujur je sepanjang tempoh PKP ni kita dengar sekarang ni masak lemak daging ni. Sebelum-sebelum ni masak apa dan adakah Nana menjaga pemakanan atau ikut selera je masak hari-hari tu? Sebelum even before PKP pun dekat rumah sebab suami dia memang sangat menjaga pemakanan dia. So kita tak bolehlah hari-hari masak lemak. Sebenarnya kalau ikut tekak memang nak hari-hari masak lemak, masak kari, masak asam pedas kan. Tapi kita kena balancekan jugalah. Kalau macam hari ni masak lemak, besok mungkin masak sambal yang lebih simple, tidak berlemak sangat, yang mungkin tidak bergoreng. Macam semalam kita masak grilled chicken. Kadang-kadang kalau nak simple lagi, nasi goreng saja kan. Kita tengok dan saya ambil peluang untuk PKP ni untuk berjimat cermat juga. Satu berjimat kita tak keluar pergi makan, kita pun kurangkan order dan kita banyak masak kat rumah dan masak yang simple-simple yang semua orang boleh makan senang. Dan kalau kita lihat Nana juga katakan tadi yang masak lemak kan. Jadi satu lauk sahaja setiap hari ataupun memang akan ada pelbagai lauk? Untuk PKP saya memang tak banyak lebih daripada 2 lauk atau 3 lauk, tidak. Biasanya sebab Nana pun ada hashtag selauk Nana. So memang selauk saja. Cuma ada dia punya penyeri ni lah macam sambal belacan ke, sambal kicap ke. Tapi the main lauk satu je. Okey, tapi bila satu tu cabaran dia nak menjadikan ianya orang kata lengkap dengan proteinnya, lengkap dengan seratnya dan juga puas dia punya rasa tu. Jadi apa tips Nana agaknya nak pastikan makanan tu walaupun selauk tapi dia memang sedap? Lengkap. Okey, sebab saya bukan pakar nutrition lah kan nak cakap pasal makanan lengkap, protein dan karbo dan sebagainya. To me, kalau dari segi protein mesti ada ayam, daging, ikan. Itu satu. Tak kisahlah masak tu kita nak masak macam mana, ikut selera hari tu lah, nak masak lemak ke sambal je ke. And of course kalau karbo, good karbo, we can ambil nasi putih, karbo, tak ada lagu karbo tapi beras yang kita gunakan macam kita guna basmati. So dia cepat kenyang dan dia tak banyak kanji juga kat dalam tu. Jadi kena ada sayur lah. Tak kisahlah sayur ulam boleh, timun boleh ataupun apa-apa sayur yang simple. Betul ada sambal belacan. Wajib kena ada sambal belacan. Tu baru puas. Sambal belacan. Lah tunjuk. Kita belum lunch lagi ni di studio ni. Dia bikin panas. Itulah. Nana, macam mana pula dengan pencuci mulut, dessert? Nana punya family memang suka makan dessert ataupun tidak? Macam mana? Okey, dessert saya memang sangat menjaga pengambilan manis. Saya memang even before PKP pun saya memang tak ambil manis. Padahal selim-melim. Makanan manis sangat kurang. Kalau hari ni dah makan donat, besok lusa tak makan dah benda manis. Kalau macam minum air manis, tidak hari-hari. Lebihkan kepada air putih je lah. Kalau macam dessert, tak ada sangat. Dan anak pula tak boleh keluar ni. Kalau dulu bolehlah cek boba tea ke apa. Tapi tak mandatory lah. Maksudnya tak penting sangat lah untuk saya untuk ada dessert. Nana, seperkara lagi bila kita perhatikan di IG anda tu, bila tiap kali Nana memasak tu, macam enjoy sangat nampak. Dengan muziknya, dengan orang kata body language yang memang cukup seronok lah. Memang seronok. Suka masak ke macam mana? Sebab sebenarnya kita kena tukar persepsi. Memasak adalah satu benda yang malas kita nak buat. Kalau mama ni alam-alam ni masak, penat lah. Kita change that. Saya suka letak high energy dalam apa benda yang saya buat. Dan bila saya enjoy buat tu, saya letak energy saya. Apa yang saya suka dengan lagu kan. So benda tu secara tak langsung membantu saya mendapatkan mood yang baik. Selalu berfikiran positif, selalu high energy. Sebab kita mak ni, pada saya lah, kita mak ni yang memainkan peranan penting dalam rumah supaya satu rumah ni gembira. Sebab dia kata, when mommy is happy, everybody will be happy kan. Itu sangat-sangat betul. Mami tak bersemangat. Tengok tu. Mami macam ala zombie kat rumah tak bersiap. Semua orang pun akan terpanik juga. Gitu. Dan Nana sebagai public figure, orang ramai yang follow Nana di social media dan sebagainya. Bagaimana Nana melihat ini sebagai salah satu cara kepada Nana kepada orang ramai untuk menggalakkan orang untuk masak dan bukan sahaja masak tetapi untuk menjaga kesihatan keluarga juga? It's very very important. Saya ambil peluang ni juga sebab ramai juga tanya Nana macam mana nak kurus, macam mana nak still look good dan sebagainya. Pemakanan ni kalau kita nak tahu daripada apa yang saya baca, pemakanan adalah 70 ke 80% untuk mendapatkan body ataupun body goals. Bentuk badan yang ideal. Makanan workout tu 20-30% saja. Tapi dia haruslah seimbang. Okey, dan workout tu bukanlah hari-hari sebab kita tahu kita makan hari-hari. Workout kita boleh every alternate days ataupun 3 kali seminggu saja dan setiap kali kita bersukan atau kita bersenam tu 15 hingga ke setengah jam saja. Kalau kita nak tengok kita duduk phone
kita scroll dah 3 jam tak perasan. Tapi bila workout 15 minit ke 30 minit rasa macam forever kan. Betul. Kita latih. It's all about lifestyle lah. Macam mana sebenarnya kita buat gaya hidup kita tu bila kita nak berubah, kita ambil this period of PKP untuk berubah lifestyle kita. Kita makan, kita fikir apa yang simple, yang senang nak makan, cukup protein, karbo dan sebagainya, veggie, fiber dan sebagainya. Dan kita workout juga. Hari ni tak ada nak buat apa kan? Kau tak boleh nak alasan, hari ni sibuk bekerja, tak boleh workout. Sibuk, kau dekat rumah je. Dan ia ada alasan. 15 minit tu boleh lah. Ajarlah husband, anak-anak sekali. Okey Nana, terima kasih. Teruskan keceriaan anda di dapur dan celoteh anda tu di mana-mana juga. Betul, kerana memberi positivity kepada orang yang menontonnya. Terima kasih Nana. Bye Nana, stay safe. Bye. Okey, jadi Yana, salam. Sekarang ni sedikit sebanyak kita dah tahu dah sebenarnya tips Nana tu kekal langsing walaupun kira juga seorang ibu, seorang isteri yang berada di rumah, ada 2 orang anak. Betul? Tapi tips-tips tadi tu secara tak langsung kita boleh juga gunakan di rumah sekarang ni. Kurangkan manis, pilih makanan sihat dan kalau macam dia selauk lah katanya. Saya suka konsep selauk tu sebab saya di rumah pun memang tak masak banyak-banyak lauk, cuma akan fokus kepada satu lauk dan kita tak akan masak banyak. Jadi memerlukan untuk masak setiap hari dan dalam kuantiti yang sedikit dan satu lauk sahaja. Dan mungkin saya nak tambah sikit. Betul persepsi ataupun fakta yang dikatakan oleh Nana tadi, di mana sebenarnya apabila kita bercakap tentang menjaga kesihatan juga tubuh badan kita, 70% adalah daripada diet kita. Dan 30% lagi daripada apa aktiviti-aktiviti kita. Jadi yang terbaik kita mulakan dengan pemakanan kita dulu. Okey, baik, kita ada orang kata tetamu di talian seterusnya. Ya, seorang lagi yang kalau kita lihat Instagram galerinya memang penuh dengan makanan, tetapi menariknya makanan ni dia bukan saja presentationnya cantik, tetapi makanan yang menyihatkan juga. Kita bersama dengan Wahidah Sahari di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Wahidah dekat luar Wahidah Tapi masih lagi dalam rumah lah. Ya? Di luar tapi masih lagi dalam pagar rumah lah tu. Masih lagi belum sampai 10 km jauhnya lagi. Hashtag stay at home, betul. Ya. Okey, Wahidah, mungkin boleh kongsikan sedikit. Kalau kita lihat di Instagram Wahidah memang penuh dengan masakan, penuh dengan makanan. Adakah semua makanan itu memang Wahidah sendiri yang masak dan memang akan post di Instagram ataupun bagaimana? Ya, selalunya makanan-makanan yang saya masak tu memang saya akan makan sendiri. Okey. Dan kadang-kadang kita akan buat untuk keluarga juga. Ya. Teruskan. Selalunya memang macam itulah, rutin saya memang hari-hari kita akan masak makanan-makanan macam tu. Kecuali hari Sabtu dan Ahad, selalunya saya akan makan makanan yang kegemaran saya lah. Selain daripada makanan sihat. Okey, makanan kegemaran awak tu apa yang kurang sihat tu? Saya akan pastikan tiap-tiap minggu saya akan makan kek 1 slice seminggu. Dilimitkan kepada 1 slice sahaja, 1 minggu? Ya, 1 slice sahaja untuk seminggu. Yana dia 7 slice seminggu. Terima kasih Fahrin Ahmad. Semalam baru bisa makan kek batik tau. Tapi tak apa, Yana kurus. Tak adalah. Okey, Wahidah, mungkin boleh Wahidah kongsikan juga. Orang kata kalau kita nak masak makanan yang menyihatkan, Fahrin kan, dia mahal sedikit. Betul ataupun tidak persepsi masyarakat tentang aspek ini? Dia kalau kita fikir mahal tu, benda yang kurang sihat pun ada yang mahal, betul tak? Tapi kita sanggup beli dan makan. Tapi kita sanggup beli dan makan. Apa salahnya kalau kita bajetkan untuk makanan sihat tu, sekali-sekala kita akan ambil makanan-makanan sihat. Memang kalau import punya makanan tu ada yang mahal. Macam salmon ke. Tapi bila kita fikirkan makanan tu akan menjadi satu rutin, bukanlah setiap hari kita ambil makanan tu kan. So kita akan local food pun kita boleh dapat makanan sihat macam telur, sumber sihat yang bagus. Itu salah satu sebuah food yang saya selalu ambil, telur. Okey Wahidah, bila kita tengok di Instagram anda tu semua makanannya cantik-cantik tau. Dekorasinya cantik-cantik. Adakah itu sebahagian daripada cara Wahidah sendiri untuk menampakkan atau melihatkan bahawa makanan sihat ini juga sangat menarik sebenarnya? Betul, betul. Saya selalu kongsikan di Instagram saya bersama kawan-kawan semua sampai diorang cakap,
ada ke boleh jadi ke telur boleh colourkan pink. Saya cakap why not? Sebabnya kalau kita tengok makanan fun food di luar, berbagai-bagai colour. Kita boleh masukkan juga pewarna makanan yang diluluskan untuk makanan sihat. Lagi buat kita semangat untuk makan, betul tak? Betul. Dan Wahidah, orang kata juga kalau makanan yang sihat ni dia sedikit membosankan, boring. Kan, kalau macam Wahidah, resepi-resepi untuk makanan sihat yang kita tengok ni memang macam-macam menu yang ada. Adakah Betul. Wahidah memang rajin untuk explore sendiri dan mencuba resepi baru ataupun macam mana? Selalunya antara sumber saya akan tengok di media sosial. Banyak sekarang semua yang berkongsi makanan sihat. Lepas tu kita boleh eksperimen sendiri. Kan, itulah kadang-kadang kita boleh share dengan kawan-kawan media sosial yang lain. Kadang-kadang mereka juga ada idea yang kita rasa macam betul ke boleh buat benda ni jadi sedap. Kita kena share dengan kawan-kawan yang makanan sihat ni sedap dan menyelerakan. Okey, mungkin kata akhir ringkas daripada Wahidah sini untuk terus menggalakkan mereka penonton di rumah untuk mencuba sekurang-kurangnya masak masakan yang sihat di rumah sebenarnya. Silakan. Okey, makanan sihat ni kita kena fikir bukan untuk kurus sahaja, tapi untuk kita sihat dan untuk jangka masa yang panjang. Maknanya kita jadikan makanan sihat ni satu lifestyle dan kita jadikan makanan fun food atau makanan kegemaran kita tu sebagai satu reward untuk kita. Maknanya kita kena makan makanan sihat baru kita reward kita reward diri kita hari Sabtu macam tu. Dan kebanyakannya kawan-kawan Instagram saya yang kita ada komuniti yang makan makanan sihat ni menjadi dan ada yang dalam proses kuruskan badan pun menjadi juga. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Wahidah Sahari. Nanti saya intai Instagram awak. Saya pun suka makanan sihat. Mungkin ada resepi yang kita boleh berkongsi dan Fahri boleh bawa ke studio. Betul. Teruskan mengkaji dan berkarya. Assalamualaikum. Terima kasih Wahidah. Stay safe. Terima kasih. Itulah orang kata kalau nak makan makanan yang sihat ni kita perlu ada usaha. Dan yang paling penting kita sendiri nak makan makanan yang dan sihat. Dan satu lagi saya nak kongsi dengan para penonton bahawasanya sebenarnya selera kita ini boleh dilatih sebenarnya. Itu yang dia kata, saya suka bila dia kata makanan yang kita suka tu jadikan sebagai reward ataupun ganjaran. Okey, kita nak berehat seketika tetapi sekembalinya nanti kita akan bersama dengan seorang lagi selebriti iaitu Betty Rahmat. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Hari ini kita cerita pasal makan-makan. Dan satu yang cukup menarik, saya tahu orang Malaysia ni minat makan, tapi apa yang kita cuba mengajak semua adalah bahawa kita ada lagi berbaki kira-kira 10 hari lagi untuk PKP ni. Jadi kita cari terus inspirasi tapi yang untuk kekal sihat juga. Itu yang paling penting kerana 70% adalah dari segi pemakanan dan 30% adalah kita punya senaman. Baik. Kita sekarang sudah pun terhubung dengan seorang lagi artis yang baru-baru ini boleh dikatakan tular lah juga. Okey, di laman sosial. Nak tahu sebab apa? Jom kita bagi salam dulu. Assalamualaikum Betty Rahmat. Waalaikumsalam. Walah, ingat siaran langsung daripada dapur. Di manakah Ardi Wira? Wira tidur. Okey. Betty, hari ni masak apa kat rumah? Hari ni I buat nasi lemak je. Okey. Betty, hari-hari memang masak ke ataupun macam mana? Ya, hari-hari memang masak. Okey, dan COVID ke memang masak. Okey, dan macam mana Betty mendapat inspirasi dan idea untuk sentiasa ada sesuatu untuk dilakukan ataupun dimasak setiap hari itu? Inspirasi untuk masak? Sebenarnya I ni jenis saya suka makan, especially lauk-lauk kampung. So my mum memang selalu masak untuk I. So memang ada je idea I nak masak lauk-lauk kampung. Tapi actually I kat rumah tak masak banyak lauk pun. Satu lauk, satu sayur. Bagus. Saya kira ni salah. Tak adalah pening nak fikir apa sangat pun. Satu lauk, satu sayur. Satu lauk, satu sayur. Betul. Lepas tu tak adalah orang kata jemur asyik-asyik lauk yang sama boleh bertukar setiap hari sebab kita cuma ada satu lauk. Bertukar. Okey, tapi untuk orang macam Betty ni, dia mengaku dia suka makannya nak. Okey, jadi awak ni jenis yang memang kawal makan ke atau ikut selera je setiap hari? Okey. I memang makan je apa yang nak makan. Tapi I hanya makan pada waktu makan. Maksudnya, I makan 3 kali sehari. Breakfast, lunch, dinner. So, in between tu semua, I tak makan apa-apa. Ini
Ini betul-betul diet yang seimbang tak ada ni. macam nak ambil makan junk food ke apa semua. I tak makan junk food. I just makan macam breakfast, saya makan breakfast, lunch saya makan nasi lauk. Lepas tu dah. Lepas tu nanti malam baru I buat dinner balik. Okey. Dan Betty, kalau kita lihat tempoh PKP ni memang kita perlu berada di rumah kecuali kalau kita perlu keluar untuk membeli barang dapur dan sebagainya. Terutamanya Betty memang masak setiap hari. Dan hari tu alah comelnya. Boleh pula dia keluar pakai suit dinosaur tu Itu mungkin Betty boleh kongsikan sikit. Macam mana boleh terfikir nak pakai dinosaur suit tu? Okay, macam ni. I dah ada suit tu dah lama dah. Memang I main-main pakai dinosaur dengan anak I. Okey. So, masa nak keluar tu barang, dah after a week macam tu barang dah habis. I fikir macam I nak keluar. Kalau I suruh husband I, nanti dia spend time lama dalam supermarket. So, I macam fikir, tak apalah, I pergi sekejap lah. I pergi dekat area rumah I je pun. Saya tak ada terfikir untuk akan jadi viral ke apa ke, tak terfikir langsung. I fikir memang I rasa macam I save sikit. Sebab I paranoid nak keluar, I takut nak keluar. Tapi I kena keluar beli barang rumah. So tu I pakai and masa tu birthday I pula tu. Pasal I fikir tak apalah, I buat benda gila je biar orang dalam supermarket tu happy sikit, kita kesian orang. Tapi tak apa Betty, tempoh PKP ni memang ramai orang yang kreatif dan juga berimajinasi. Betul. Tapi yang kita nak tahu ni, bila awak keluar pakai baju dinosaur tu, macam mana orang-orang sekeliling tu bila tengok awak tu? Sebab I dalam kereta I tak boleh kembungkan dia lagi tau. Okey. Kereta, I dah pakai tapi I tak pakai full. So keluar kereta baru boleh kembungkan, tutup muka semua. So masa I parking, I keluar kereta, I tengok dah ada berapa orang jalan kat depan tu dah tengok I dah. Semacam berekor belakang kan. I macam mana, nervous tau. Rasa macam lagi rompak. Rasa macam, tak apalah, pakai je lah. I pun tutup. Lepas tu I dah nampak ada orang gelak, suara orang gelak-gelak lah, orang pakai gambar lah. Saya masuk dalam supermarket tu, tolak troli, I tengok dah orang ambil keluar. Kamera, gelak-gelak semua. Okey. Tapi I just beli barang je lah buat dah tahu je lah. Yelah, siapa sangka kan Betty Rahmat rupanya cool orangnya boleh keluar pakai baju dinosaur tu. Tak tahu. Dia memang cool. Tahu. Okey Betty, dah alang-alang awak pun daripada awal tadi awak sebut awak suka makan. Suka makan masakan Melayu, masakan kampung. Okey, apa kata Betty kongsikan kepada penonton kita bahawa sebenarnya orang betulkah persepsi orang kata masakan kampung, masakan Melayu ni sebenarnya tidak menyihatkan. Atau mungkin Betty ada persepsi anda yang boleh dikongsikan dengan penonton? Apa dia tadi? Masakan kampung tidak apa? Orang kata masakan Melayu, makanan Melayu ni tak menyihatkan. Yalah, berlemak dan sebagainya. Tapi cuba betulkan mungkin persepsi itu kepada orang ramai kat luar tu. Sebenarnya ikut cara kita masak juga. Macam masakan Melayu kan kita memanglah kena tumis, pakai minyak. Tapi at the same time kita pakai banyak bawang putih, banyak benda-benda tu semua banyak khasiat dia. And nak tengok, cakap pasal makanan terlalu lah. Tapi you kena pandai lah, jangan kalau pakai minyak kan, jangan minyak terlalu banyak. You kena pakai sikit. Lepas tu jangan makan bahagian lemak ayam. Macam ayam kan, jangan makan part yang banyak lemak-lemak tu semua jangan makan. Macam lebihkan makan kaki ayam. Banyak benda-benda yang berkhasiat juga sebenarnya makanan Melayu ni. Tak adalah orang kata macam tak berkhasiat, tak bagus. Yang penting bersederhana lah kan Betty. Cara kita masak tu kena bersederhana. Jangan pakai garam banyak-banyak. Betul. Kita sendiri yang kawal apa yang kita masukkan. Yes. Okey Betty, lepas ni nanti esok lusa tulat apa pula menu yang akan dihidangkan di rumah? Oh, I memang teringin sangat nak makan laksa. I favourite laksa. So, I teringin sangat nak masak laksa besok. Dan laksa sebenarnya adalah salah satu menu yang sangat-sangat menyihatkan sebab complete meal laksa. Yes. Okey, masak laksa tu nanti masak laksa tu nanti kongsi dekat IG live ke ataupun ada kongsi dekat Instagram ke macam mana? Dia tengok keadaan. Kalau ada anak okey semua tak busy, I boleh buat video. Kalau busy, I masak je, dah siap baru ambil gambar. Dia sejuk. Mungkin lepas ni masak pun pakai dinosaur suit mungkin? Taklah. Panas lah dalam tu, ingat sejuk. Okey Betty, kita bagi peluang pada anda untuk bagi sedikit pesanan kata-kata air daripada anda untuk penonton-penonton wanita hari ini. Silakan. Okey, untuk wanita-wanita hari ini,
saya nak ucapkan tahniah yang menonton ni sebab anda berada dalam rumah. Relax, jangan stres-stres dalam rumah. Spend time, kita kena fikir, kita kena bersyukur kita ada dalam rumah dalam keadaan sihat bersama keluarga kita semua. Dan kita fikir ramai lagi orang kat luar tu yang nak ada dalam position kita, especially frontliner semua yang bekerja, yang tengah sakit, yang dalam hospital terpaksa pisah semua. So kita kat rumah relax, spend time dengan keluarga, doa banyak-banyak supaya benda dia cepat habis. InsyaAllah. Pesanan yang baik, yang indah daripada Betty Rahmat. Sekali lagi terima kasih Betty. Assalamualaikum. Stay safe Betty. Waalaikumsalam. Okey. Ini satu lagi persepsi berbeza. Hari ini ramai yang kita ada ambil dah orang yang suka makan makanan sihat, makanan kampung, cara pemakanan berbagai yang kita dah kongsikan sebenarnya pada hari ini. Ya betul. Dan Yana betul-betul tertarik bila Betty kata apa yang kita masak tu kita sendiri yang kawal. Betul. Jadi bila kita yang kawal, kita tahu apakah yang kita masukkan dalam menu tersebut. Saya teringatlah, saya bila bab makan ni, jangan salahkan makanan. Salahkan diri sendiri. Jangan salahkan selera. Salahkan diri sendiri. Ya, betul. Okey, sebentar saja lagi insya-Allah seperti mana yang dijanjikan di awal tadi, kita akan kembali bersama dengan Muni kerana Muni akan berkongsikan dengan kita mungkin tips ataupun demo memasak sikit makanan ataupun masakan sihat bersama dengan kita, dan kini beliau dah kembali di talian kita. Baik, Muni. Hai kembali. Okey, kita kembali. Okey, Muni, tadi seperti mana yang dijanjikan, mungkin anda ingin berkongsikan resepi ataupun tips bersama dengan penonton. Okey, so hari ni Muni decide untuk buat our famous dish, nasi goreng. Okey. Very simple. Tapi saya tunjukkan macam mana nak buat cara lebih healthy lah. Tapi at the same time kita still pasal orang selalu fikir healthy je salad. No. Benda lain pun boleh jadi healthy. So saya ambil makanan yang paling famous, nasi goreng. Tengok buat cara yang paling simple. Tak sampai 10 minit pun boleh buat. Okey. Ya. Okey, jadi kita lihat di sini di visual ni. Okey, mungkin Muni boleh terus kongsikan tentang bahan-bahannya dan bagaimana ianya boleh dikatakan sihat nasi goreng ni. Okey, saya gunakan mostly barang-barang yang natural, tak ada benda-benda yang proses. And then boleh tengok kat situ saya gantikan nasi putih dengan brown rice. Lepas tu sayur, fiber saya masukkan at least kat situ 40%. Okey. So macam dalam keadaan dalam portion macam tu, makan tak adalah lepas tu kita rasa lapar. Dan banyak sayur-sayuran di dalam tu memang sangat-sangat menyihatkan. Ya. Okey. Muni, ada juga yang bertanya, macam saya dah cuba dengan isteri dan mencuba tahu. Ramai orang tanya, buat nasi goreng ni kita gunakan brown rice, beras perang ni. Macam apa pendapat Muni? Okey, brown rice selalunya ramai orang tak boleh makan sebab dia dry. Okey. So kat situ saya nasihatkan bila cara masak tu always make sure it's very moist. Always check the texture. So kat situ lepas tu saya selalunya lepas sebelum makan nasi tu saya selalu taruh coconut oil dulu. Coconut oil. So bagi dia moist tau. So tips yang baik. Tekstur dia jadi sedap. Okey, peranan minyak kelapa tu sebenarnya adakah sama macam minyak masak ataupun kita tambahkan sikit aja Muni? Coconut oil tu last. Dia final touch dia. Supaya nasi tu tak terlalu kering ya Muni? So itu selalunya orang tanya saya lah. So saya kongsikan benda tu. Baik. Okey, kalau biasanya nasi goreng kalori dia berapa? Depends on the portion juga. Kalau macam style yang saya masak ni, roughly just about 400 calories je. Okey, tetapi yang masak tadi? Yang masak tu about 400 lah, lebih kurang. Okey. Itu a normal portion lah. Okey Muni, kita nak tumpukan perhatian pada karbohidrat ni. Bila kita cakap pasal nasi putih dengan beras perang ni ataupun brown rice ni kan. Okey, selalunya orang menghadapi masalah untuk menjadikan brown rice ini sedap sebenarnya. Mungkin selain daripada nasi goreng ni, macam mana kita boleh menyedapkan makanan yang untuk dipadankan dengan beras perang ni, Muni? Okey, bagi saya brown rice ni, betul. Saya still anggap dia macam still normal ni. Kita boleh maintain dia macam nak dijadikan macam nasi campur punya konsep pun boleh juga. So bagi saya kat situ kita boleh kontrol dari segi benda lain, dari segi macam minyak, garam, semua benda-benda tu kita boleh olahkan untuk jadikan dia lebih kepada option yang lebih healthy lah. Okey. Sebab macam saya style masak saya still suka cara Melayu. Saya suka taste saya rasa Melayu, tapi apa yang saya buat is punya setting.
So benda tu kita boleh tengok apa yang boleh ganti. Macam contohnya minyak, daripada gunakan minyak kelapa sawit, kita boleh guna minyak masak olive oil. Banyak lagi option itu. Untuk kurangkan kalori dia. Okey, yang penting perlu kita terapkan adalah suku-suku separuh. Betul tak Muni? Portion control tu penting lah. Okey Muni, mungkin sebelum di penghujung perbincangan kita ni, mungkin Muni boleh kongsikan beberapa bahan yang sebenarnya boleh jadikan bahan gantian perisa yang lebih sihat. Mungkin garam tu orang kata gunakan garam bukit, minyak tu kita mungkin gunakan minyak yang lebih sihat. Okey, mungkin ada beberapa bahan-bahan yang boleh kita kongsikan. Okey, macam cuba tengok dalam video yang Muni masak nanti, Muni tak guna langsung garam. Okey. Muni tak guna this thing is called liquid aminos. Muni ada tunjukkan dalam video tu, dia adalah pengganti garam dengan soy sauce. Dia adalah ekstrak daripada sayur-sayuran. Tapi dia untuk bagikan orang, kan kita kan Malaysia makin sikit kan, nasi goreng kan. So benda tu nak jadi tawar. So itu sebagai perintah dia guna benda tu. Boleh cari dekat supermarket semua ada. Okey, jadi itu adalah alternatif untuk garam, iaitu liquid aminos. Dan untuk pengetahuan Muni, sebenarnya sambil Muni bercakap ni, sebenarnya kita paparkan kepada penonton juga, Muni sedang memasak nasi goreng dan menunjukkan bahan-bahan gantian yang Muni sebutkan tadi tu. Saya kira sebenarnya terima kasih Muni, pasal selama ni kita tercerit-cerit garam tu orang kata nak gantikan dengan apa? Tapi itu sesuatu yang cukup berguna. Saya nak cuba nanti. Try Farid, try. Okey, Muni, mungkin di hujung perbincangan kita ni ada sepatah dua kata ataupun tips yang Muni nak kongsikan dengan penonton di rumah supaya dapat menghasilkan makanan yang lebih sihat lagi. Okey, kita ramai orang confuse tanya saya pasal resipi semua. Saya pun sebenarnya saya tak ada background dalam memasak. So saya selalu jadi macam kreatif, saya tengok live YouTube kan. So benda sekarang ni kita ada banyak time free time. Inilah masanya nak cuba. Sudah cuba resipi dan try belajar meal hacking yang macam Muni cakap tu. Gantikan benda yang tak elok dengan benda yang elok untuk maintainkan rasa yang sama. Okey, itu maknanya perlu ada ilmu lah. Apa yang lebih elok tu digantikan saja dengan yang tidak elok itu. Ya, betul. Kita banyak benda boleh baca kat internet kan. Kita tengok YouTube, ada banyak sumber-sumber dia lah. Okey, baiklah. Muni, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang cukup menarik. Sekarang ni kita dah tahu dah apa yang nak digantikan. Sekali lagi terima kasih kepada Muni. Assalamualaikum. Stay safe Muni. Jaga diri. Dan kita harap Muni terus menghasilkan makanan-makanan yang sihat dan betul. Yang ini pertama kali saya tahu liquid amino tadi tu boleh menggantikan garam. Yang ini betul saya cuba. Ya betul, sebab selalunya kita tahu kalau nasi putih tu digantikan dengan brown rice, kalau gula digantikan dengan ekstrak stevia dan sebagainya. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, tahukah anda boleh mendapatkan akhbar digital NSTP secara percuma dari 23 hingga 14 April? Bagaimana? Sila layari www.nstp.com.my/mco. Baik, kami juga ingin war-warkan tentang tabung bantuan kemanusiaan COVID-19. Anda boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek, perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund, Maybank account 514105323170 seperti yang tertera di kaca televisyen. Baik, Wanita Hari Ini akan kembali menjadikan hari Isnin anda nanti dengan topiknya antara lelaki dan wanita siapa lebih cepat belajar dalam situasi kecemasan. Saya tak mudah panik, jadi saya memang cepat belajar. Baik, sehingga berjumpa lagi. Selamat beristirahat. Bye-bye. Cahaya Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis penuh berkorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selalu